Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Diharapkan semoga sahabat-sahabat terus sentiasa berada dalam keadaan selamat, sihat dan sejahtera, serta sentiasa dilindungi dan dirahmati walau di mana pun berada dan dalam apa juga pekerjaan yang dilakukan. Kepada sahabat-sahabat yang masih belum subscribe tetapi setia mengikuti Atulis Studio, jangan lupa tekan butang like dan share serta butang subscribe dan loceng. Setelah selesai melaksanakan fungsi merancang dan mengatur untuk keselamatan kerja pembinaan, fungsi seterusnya ialah mengarah. Mengarah bukan setakat memerintahkan atau menyuruh seseorang melakukan tugas yang ditetapkan dengan menggunakan bahan dan jentera serta peralatan kerja yang disediakan mengikut prosedur yang diluluskan. Ia juga memerlukan pihak atasan memimpin, mendorong dan membimbing pekerja bawahan supaya tugas dapat dilakukan dan disiapkan dengan cekap dan betul serta mematuhi tempoh masa yang ditetapkan. Mengarah, memimpin, mendorong dan membimbing memerlukan pendekatan komunikasi berkesan. Kaedah komunikasi yang boleh diguna pakai pula sama ada secara bertulis, lisan atau tanpa. Secara ringkas, komponen model komunikasi berkesan merangkumi penyampai, penerima, saluran penyampaian dan lingkaran maklum balas. Komunikasi bertulis kebiasaannya melibatkan dasar, prosedur atau arahan kerja yang diluluskan dalam bentuk memo, email atau pesanan ringkas melalui kumpulan media sosial. Arahan dan maklumat yang ingin disampaikan perlu ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami penerima serta ringkas dan tepat. Komunikasi lisan kerap dilakukan secara bersemuka. Namun begitu, terdapat juga keadaan di mana ia dilakukan melalui telefon atau panggilan video. Terdapat beberapa gaya komunikasi yang kerap diamalkan di tempat kerja. Gaya-gaya tersebut ialah gaya agresif, gaya pasif, gabungan gaya agresif-pasif dan gaya asertif. Secara umumnya, pengamal gaya agresif kelihatan agak kasar dan bernada seperti diktator. Semua perkara wajib mematuhi sebagaimana dinyatakan tanpa ada ruang untuk bertanya atau mendapatkan maklum balas. Pengamal gaya pasif kelihatan seperti tidak mempunyai keyakinan diri, bertutur dalam nada yang tidak jelas, mengelakkan pertemuan mata dan sentiasa kelihatan gelisah semasa berkomunikasi. Pengamal gaya agresif pasif pula kerap berpura-pura, kelihatan mesra tetapi secara senyap menunggu ruang dan peluang serta masa untuk melakukan sabotaj sama ada secara terang-terangan atau bersembunyi. Pengamal gaya asertif kenegaran, bernada tegas tetapi berhemah dan mesra, sentiasa mengalu-alukan maklum balas dan bersetuju untuk tidak bersetuju. Di antara keempat-empat, gaya asertif adalah gaya komunikasi yang lisan yang perlu diterapkan semasa mengarah, memimpin, mendorong dan membimbing orang bawahan. Namun begitu, dalam keadaan tertentu, gaya agresif mungkin terpaksa digunakan, terutamanya apabila berhadapan dengan orang bawahan yang mempunyai masalah disiplin yang agak teruk atau degil. Secara umumnya, sebagaimana komunikasi bertulis, komunikasi lisan juga perlu dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami penerima atau pendengar, serta ringkas dan tepat. Nada suara yang jelas disesuaikan dengan bentuk tubuh dan apa yang diperkatakan. Komunikasi tanpa melibatkan penggunaan papan tanda, poster dan kain rentang atau lain-lain bahan tampak bagi memberi arahan atau menyampaikan maklumat tertentu. Papan tanda yang digunakan perlu mereka bentuk dan kod warna yang dikira seperti tertera di layar.
Papan tanda perlu dipasang di lokasi mudah dilihat pada aras penglihatan mata. Ia juga perlu pada jarak yang sesuai dari punca hazard. Tidak melebihi dari 3 papan tanda di sesuatu lokasi. Selain itu, papan tanda yang dipasang perlu disenggara dalam keadaan baik dengan membersihkan segala kotoran dan menggantikan yang rosak. Ditanggalkan atau dialihkan setelah kerja berkaitan disiapkan. Poster dan kain rentang yang digunakan pula perlu mempunyai imej yang jelas dan teks yang ringkas serta mudah dibaca dan difahami. Seperti mana papan tanda, poster juga perlu dipasang di lokasi mudah dilihat pada aras penglihatan mata, pada jarak yang sesuai dari punca hazard dan tidak lebih daripada 3 poster atau kain rentang di sesuatu lokasi. Poster atau kain rentang yang dipasang perlu disenggara dalam keadaan baik dengan membersihkan segala kotoran dan menggantikan yang rosak, dan ditanggalkan atau dialihkan setelah kerja berkaitan disiapkan. Fungsi mengarah melibatkan aktiviti memberi arahan, memimpin, mendorong dan membimbing. Kesemua aktiviti tersebut perlu menerapkan pendekatan komunikasi berkesan, sama ada secara bertulis, lisan atau tanpa. Aspek berkaitan dengan memimpin, mendorong dan membimbing akan dibincangkan di dalam siri yang akan datang. Sehingga berjumpa lagi, disudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.